pelaporan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan beban asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran untuk semasa. Dalam kalender hari ini untuk sesi US agak kosong. US dan juga Kanada bercuti. Kita ada Thanksgiving Day dekat Kanada, kita ada Columbus Day dekat US. Bukan St. Columbus Day. Ni yang hari US dikatakan dijumpa. Tu Columbus Day. Apa dia? Tumpuan pada minggu inilah kepada data inflasi US. Di mana kita ada sub news dekat China, banjir besar di satu wilayah di China ni, dan wilayah berkenaan merupakan pengeluar kepada arang batu, kawasan pengeluar arang batu terbesar dekat China dilanda banjir, dan ini menyebabkan harga arang batu melonjak dan seterusnya menyokong kepada mata wang komoditi Australia dollar terutamanya pada waktu semasa. Jadi dalam kalender untuk US session kosong, US bercuti, Kanada bercuti, so agak kosong pada waktu US session. Jadi kita jangkakan volume dagangan lebih rendah pada waktu lepas lunch dekat London, bermula pada jam 8.39. Kita akan ada yang lebih muted sikit lah, pergerakan yang agak senyap sikit. Jadi itu daripada sudut daripada sudut data pasaran. Kita ada ECB Lane akan bercakap pada jam 8 sekarang ni, jadi tak ada banyak wassalam Pian untuk sesi US pada malam ini. Jadi kita lihat dekat chart apa yang kita nampak. Seperti yang saya sebut petang tadi Pian, untuk Euro JPY ni saya tukar dia punya structure, di mana kita menjangkakan pergerakan semasa melengkapkan D dia. Jadi untuk ni tak lupa nak letak dia proper. Okey. Dia macam ni. Okey, lari-lari dia Pian. Sabar Pian, sabar kejap. Jadi kita jangka selain daripada apa yang kita dah bincangkan petang tadi, wassalam Rashidi, cuma Euro JPY yang saya tukar. Secara besarnya kita nampak lonjakan untuk pair yen hari ini. Tetapi pergerakan dekat yen pair berkenaan tidak diikuti oleh pengukuhan dekat pasaran saham. Itu yang anda kena lihat, jaga-jaga sikit. Kita nampak untuk S&P 500 contohnya tidak ada lonjakan untuk semasa. Stagflation dan apa yang kita perlu tunggu untuk peluang pelaburan. I don't exactly, saya ada nota dia, saya pernah tulis dulu Pian. Besok Pian, besok sebab saya akan tunjukkan kepada, ada satu chart yang saya buat, tapi tak ada dekat Dropbox. Besok saya tuliskan, saya letakkan apa beserta dengan chart dia. Saya ada buat satu chart penuh untuk stagflation, dan apa peluang yang kita boleh buat untuk stagflation. Esok Pian. Okey. Untuk S&P 500 kita masih menunggu di bawah ni. Saya masih melukis dia ke bawah. Something yang anda kena lihat adalah kepada pergerakan yen pair naik tetapi indeks tak naik. Jaga-jaga sikit. Siapa yang faham pernah buat dekat MT5 ni, fahamlah bagaimana perasaan dia. Sama-sama Pian. But ni kena lukis satu-satu, dia lain macam sikit. W, X dan Y ni, ini adalah satu-satu tulis. Dia tak ada. Kena lukis satu-satu. Okey.
Besok letakkan dalam Discord kan, nanti takut saya terlupa. Saya ada nota dia tapi saya kena ambil daripada PC, letak kat sini letak kat Dropbox dan dia ada dekat sini. Ni kat laptop. Okey, jadi untuk US 500 untuk indices kita masih menunggu satu lagi kaki ke bawah dan kita menjangka satu lagi pergerakan ke atas dan setakat ini movement semasa ni tidak lagi melengkapkan 100%. Kalau kita ambil dia punya Fibonacci extension, dia tak sampai lagi 100% kat atas ni So kita masih mencari peluang untuk last leg untuk trade untuk indeks di time frame yang lebih kecil H1 Bila H1 membuat pembetulan ke bawah 100% tu kita akan cari peluang untuk long US 30 Dow Jones pun pergerakan serupa, di mana Dow Jones ni saya dah letakkan blue box dia. So kalau ikutkan level dekat XM semasa 33020, tu dia, kita akan letak limit order dekat situ. Okey, so saya tak letakkan dia lagi sebab ini boleh buat satu lagi kaki ke atas Ini boleh buat ke atas macam ni. Ni boleh buat satu kaki ke atas. Dan kita, kalau dia buat kaki ke atas, anda kena tarik Fibo dia daripada sini. 3 kaki ni satu, dua dan 3 jadi kita akan jadi level dia akan naik sikit bergantung kepada kalau ini berlaku. Kalau ini berlaku, kita cuma tunggu kat situ, tak ada apa-apa Ini akan jadi A, ini akan jadi B, 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita akan tunggu kat bawah. Okey, unless dia break ke atas. Kalau dia break ke atas, then kita akan tunggu 1, 2 dan 3. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada apa-apa. Market dalam sideway move. Tak ada apa-apa. Bersabar. Kita masih dalam corrective phase. Biarkan korektif kita habiskan kat hujung dia ataupun trend dah berlaku balik dan kita tunggu korektif balik tak perlu trade setiap lekuk. Okey, sama US 500 US 100 Nasdaq Nasdaq dah sampai tetapi disebabkan oleh indeks lain masih lagi tak sampai dan kita tahu Nasdaq adalah yang lead untuk jatuh. Dia jatuh dahulu. Kita jangkakan kat sini akan ada satu lagi low sebelum dia membuat last leg ke atas DAX pun sama, the same move di mana kita menjangkakan satu lagi kaki ke atas. So kalau tanya saya mana satu yang saya pilih, saya lebih gemarkan kepada Dow Jones. Itu satu yang saya lebih gemar. Structure dia lebih jelas, ruang untuk dia pergi, dia punya incomplete sequence lebih banyak lagi. So saya pilih untuk US 30 don't get me wrong, US 500, US 30, DE 40 ni ketiga-tiganya ada set up. Kenapa kita tak trade US 100? Sebab dia lead jatuh. Yang lain belum jatuh lagi. Tapi kalau anda dah trade dia sebelum ni, anda sepatutnya dah ambil partial profit. Ni dah sampai 50%. So anda sepatutnya dah ambil partial profit dekat situ. Boleh tak dia naik terus? Boleh. Dia tak perlu untuk lengkapkan yang lain-lain tadi. Tetapi disebabkan yang lain-lain tak lengkap, higher probability untuk dia melengkapkan satu lagi kaki ke bawah dalam 3 wave untuk ke bawah. Okey, itu adalah untuk Nasdaq. DAX pun sama, JP 225 preferably this structure untuk semasa tak ada perubahan untuk Nikkei 225 tak ada perubahan di time frame yang kecil. Di H1 kita sedang betulkan korektif dalam zigzag untuk 4 ni so nothing Ini sama dengan yen punya move UK 100 a bit more higher sebelum dia melengkapkan kaki kedua dalam C Ingat 3-3-3 kalau kita jangkakan dia sebagai triangle
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan sini nanti akan ada 3 and last 3 kat belakang tu nanti. So FTSE anda tak pegang, anda tak take dia. Very very choppy price, triangle, so don't touch it. Dalam ni pun kita jangkakan akan ada triangle, maksudnya dekat RSI dia. Di sini pun akan buat triangle nanti. Di dalam ni pun akan buat triangle. Sini akan ada triangle, sini pun akan ada triangle. Sini tunggu dia habis lah. Dia tak boleh, selagi dia tak break high ini, high sini. Kalau tiba-tiba dia break high kat sini, ini tak dapat lukis sebagai triangle. Maksudnya high yang ini, dia tak boleh break. Dekat RSI tu nampak tak? Kecil sangat besar sikit. Dia tak boleh break high kat situ. Ingat, triangle adalah penguncupan harga, penguncupan momentum. Jadi kalau tiba-tiba momentum dekat sini naik dan break this high, itu bukan triangle. Sama ada B masih, kalau nak lukis pun B masih dalam progress. Ini jadi W, X dan Y. Kalau nak lukis triangle juga, itu cara lukis triangle. Jadi kalau dia break, ini mungkin masih B ataupun something else, ataupun kita dah habis 4 di sini. 4 yang ini habis kat sini. Tu maksudnya. Ingat A kat situ 3 wave. Triangle ni lagi lambat. Nak lukis triangle ni A, B dan C dan D dan E ni, itu bukannya ni tau. Itu lukis satu-satu. Satu hari aku buat benda ni. Okey. Jadi kalau anda nampak dekat ni, dia pecah momentum, itu bukan triangle. Sama ada B in progress, mungkin triangle. Tetapi kalau dia terus buat ke atas, 4 kita akan habis lebih awal. USD JPY. Okey. Saya baca dekat somewhere tadi USD JPY naik sebab yen lemah. Saya tak setuju. No, ini bukan yen lemah. Ini bukan yen lemah. Yen sideway tak ke mana, US dollar sideway ke atas. Ini pergerakan disebabkan oleh US dollar. Ini wave 5, kita tak dapat nak katakan ini adalah yen strength ataupun dollar strength. Itu adalah with lower momentum, kita masih ada divergence di sini. So dalam ni wave 3, kat sini pun kita nampak wave 3. Tu bezanya cara kita lihat dengan cara orang lain lihat. Ini wave 3. Kena tukis satu-satu macam e-signal. Tapi e-signal lagi simple. Sebab dah biasa. Saya biasa lukis kat e-signal. Yang dekat sini tak biasa. Mungkin dah biasa, okey. Drawing pad, tak apalah. Ni dah ada drawing pad ni. Ni dah ada Epic Pen. Tak payah ni. Okey, so tetapi USD JPY, dia punya movement semasa ni kalau anda nampak daripada lower low di sini, ini lower low dia. Okey. Dan ini adalah corresponding dia punya RSI. Kenapa yang ini besar? Itu wave 2. Wave 2 boleh buat macam ni. Can explain a bit of RSI 33. Bang, for H4 1 2 1 apa tu? 1 2. Yang ini 1 2 ini Wong. Kenapa kita tandakan 1 2 1 2? Itu, is that what you meant? Ini adalah kita jangkakan dia akan buat extension. 1 2 1 2
and 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, and ini 3. You want to know that, right? USD JPY, right? Benda tu kan, Wong? Okay, okay. I'm actually explaining it now. Okay, so 4 di sini, ini adalah lower low. Ini adalah lower low, 4 di sini, 4 di sini adalah lower low. Setuju? This 4, 4 di sini, 4 di sini adalah lower low. Sekejap, cuma ada saya nak buang ni semua. Okey, 4 di sini adalah lower low. Okey, so this is dia punya dekat time frame rendah. Sekejap, cuma nak tarik dia. Okey, ni. Okey, ini 4 ni, ini dia punya RSI. Now, kenapa kita katakan ini complete sebagai satu structure? That is where anda melihat kepada momentum. Nampak? This one totally reset. Stochastic totally reset. This is 1. This is 2. Okey, maksudnya daripada 4, 1, 2, 3, 4, you did have 1 complete dalam yang lebih kecil. 1. Then you have full reset dekat momentum. So habis cerita. Boleh, Wong? Habis. Itu adalah 1, 1. Habis. This part faham? Setakat sini faham? Kalau tengok dekat RSI ni, Okay, now move forward yang sebelah kanan ni pula. Okay, kita ada movement ni dengan yang paling tinggi. So this is wave 3. Itu wave 3. Yeah. Now, so far kita masih ada divergence. The thing is, 3 here, 3 kat sini, dia break this high. Nampak? Dah faham? Tak habis lagi. Faham dah? Okey. Saya tengah cerita benda tu lah. Okey. So, because of this 3 break high, this is totally another kampung. Tetapi, movement dia masih ada divergence. So, some sort of wave 5 is in progress. Very clear? Dah faham? Tak habis lagi. Okey, bagus. Baguslah pula, Wong. Faham dah. Okey. It applicable, sebenarnya ada dalam chart. Pergerakan 1, 2, 1, 2, 5, 9, 13 ada dalam nota. Anda pergi tengok dalam nota saya. Extension 5, 9, 13. Jumlah lekuk dia. Tu yang 5, 9, 13 ada kira 1, 1, 1 ni. Sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Habiskan 1. Okey. So 5, 9. Ia hendaklah dipersetujui oleh momentum oscillator. Dalam kes ni RSI kita gunakan. Dan kenapa kita tandakan sini sebagai 3? Because of snake kat sini. Ni detail-detail lah. Kalau nak pergi detail. I'm very detail dalam melukis. Orang tengok saya lukis, saya tak lukis, main lukis je. I look at all these small detail. Not many people do that. Kalau setakat letak 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabbit pun boleh letak kan. Pelihara rabbit seekor, lukis. Ajar dia lukis edit wave. Mana tahu dia pandai. Okay, so this pullback. So this pullback, maksudnya kita dah ada 1, 2, 1, 2. Kenapa nak tahu benda tu?
Aku nak trade. Itu sebab dia. So this dua pullback, you can trade. Because kita ada, mana perginya? Sini. Kita dah ada 1, 2, 1, 2, 3, sekejap. Handbrake sekejap. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 1, 2. 2 kat sini. 1, 2, 3. 2 kat sini. You can trade it. Waalaikumsalam ini. Faham? 2 ni anda boleh trade. Because we did have a breakout dengan 5 wave. Boleh? Okay, so UJ 2 ni kita tunggu dia punya pullback. 2 kita akan cari. Yen pair yang lain, no, not really. Yen pair yang lain, we do have Euro JPY masuk area equal leg dia. Ni adalah Euro JPY dalam 3 wave daripada bawah ni. Okay, dah dalam kawasan equal leg. Nampak tak biasa pakai MT5 ni. Dalam kawasan equal leg, jaga-jaga sikit. Ingat, kenaikan yen pair tak diikuti oleh indeks punya pecut. Jaga-jaga sikit. Still tak sampai resistance. Fokus another leg ke atas untuk Pian, which instrument Pian? Untuk USD JPY. US dollar tak habis lagi. Sebab itu kita masih, biarpun ini dalam time frame besar, dia dah sampai kawasan resistance tau. Weekly ni, ini dah dekat, untuk yang ini dia dah masuk. Ini dah nak masuk area dia. Hai Simon. Dolar pun kita tahu dah masuk. Cumanya, dia tak habis lagi. Itu sebabnya. Dolar tak habis lagi. Dolar tak habis lagi. That's why. Euro US dollar tak habis lagi. Kita ada GBP US dollar yang tak lengkap lagi ke bawah. So that's why we are still looking at dollar strength. Ini tak lengkap lagi. Kita ada apa lagi? Euro US dollar sampai dah. Ini dah sampai. Ini dah masuk area. Naturally dollar index pun dah sampai. But we do have GBP US dollar yang tak sampai lagi. So I'm still looking at dollar strength. Ini boleh habis tau. Macam ni. Kalau dia nak habis, ini akan jadi apa? A, B, C, W. Ini X. Faham tak Pian? A, B, C, Y. Ini 2. Then you do have this. Ini GU. Sama juga untuk EU. Sama. Sini boleh habis. Cara nak habiskan dia, I have to do this. 1, 2, jadi ing besar lah pula dia. Okey. 1, 2, 3, then W. 1, 2, 3, X. 1, 2, 3, Y. Then kita akan ada 2 tu habis kat situ. Kenapa kita masih jangkakan dia masih untuk ke bawah? We do have benda seperti GU tadi tak lengkap lagi. This one. Hilang terus cat, jangan. Kau tahu 2 hari hidup aku tak makan, tak minum disebabkan benda ni. 2 hari. Itu pun tak habis lukis. Sebab lukis-lukis silap tekan, hilang semua. Jangan. Hilang semua. Silap tekan. Tekan ni je. Silap tekan. Macam ni.
Macam ni. Tekan benda ni. Select all, lepas tu delete. Habis semua. Delete all selected. Habis semua. Silap tekan. Murung 5 minit. 5 minit murung. Tak berbunyi sekejap. Kita masih jangka dia masih ada strength. Kita juga ada seperti seperti crosses. Ni saya terpaksa buka TradingView lah. Kita juga ada crosses seperti GBP NZD. Kita dah tukar sikit chart dia, di mana kawasan ni, yang ini, yang X kat sini, GBP NZD ni, ini 1, 2, ini dah sampai. Ini dah sampai 100% kan. Tetapi kita juga ada instrumen seperti GBP AUD yang kita dah lukis ke bawah, yang masih lagi setakat ini movement dia, kita jangkakan di sini akan lengkapkan 5, dia tak dapat terus jatuh. Dan sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5, akan buat 1, 2 dan 3. This move adalah US dollar positif. Macam itulah perasaan dia, Pian. Faham kan? Dah lukis, tak tahu nak undo lah pula tu. Besok hari Ahad baru tahu cara nak undo, nak retrace, nak undo balik. Esok hari Ahad baru tahu. Tu hari Sabtu punya kejadian. Murung sekejap. Jadi this 2, ini adalah 1, ini adalah 2. 2 ni is US dollar strength. This move. Sama dengan GBP NZD, X kepada Y kat sini, di here, kita jangkakan kat sini akan buat zigzag A, B dan C. Ada 5, ada 5. Boleh? So, this move is US dollar positif. Faham? Satu lagi sebab dia. Ada banyak sebabnya. Ini copper. Untuk kes-kes US dollar punya kenapa kita masih ada US dollar positif, ini, this move, X kepada Y. Selain daripada tu, minyak wave 2, this move. All these are dollar positif. Faham? Gold, silver, this move. This move. Is US dollar positif. Ini mungkin 2 tau. Tapi kita tengoklah. Kita tengok apa momentum kat sini. Okay. Sama. Silver pun sama. This one could be 2. So we are still looking at one more strength, at least satu lagi untuk dolar. Because of all semua cerita ni, semua. Anda tahu chart saya semua satu. Everything satu. So unless kat sini extend jauh lagi kan. Unless tiba-tiba Allah dah conteng nak buang dia. Unless tiba-tiba kat sini terus jatuh. Saya tak nampak benda tu sebab di sini kita nampak divergence. Dah ada keluar divergence tau. Dah ada keluar divergence. So that's why I'm still looking at dollar, one more dollar punya strength. Nak trade USD JPY. Okay, kalau anda tengok RSI kat sini, ini dalam dia wave 3. Ini mungkin dah break. Kalau break, kita extend wave 3. Dah break. EJ dah buat higher high, mesti pull back lagi bigger.
higher high tu, Kamal, cuba zoom out chat EJ, Kamal. Cuba zoom out chat EJ. Zoom out chat EJ, anda nampak apa cerita dia. Buka H4. Buka H4, jangan tenung H1 dia. Jangan tenung M15. Buka besar sikit, daily ke, H4 ke. Yang pergerakan EJ tu rupa dia macam mana. Besok saya akan beli yang ni full ni ya. Kita akan ada whiteboard kat sini. Senang sikit untuk kita trace chart tu, lepas tu kita ada whiteboard ni. Waktu ni tak ada. Whiteboard ni kena beli. Lokit lah pula. Besok saya beli ni. Baru download petang tadi. Tu yang anda nampak saya duk orang kucing cakap terkapak-kapak pakai dia. Tak biasa lagi pakai dia. EJ ni maksud saya, untuk EJ anda tengok H4, dapatkah kita kata ini higher high? Dapatkah kita kata ini pertukaran trend, Kamal? Tak kan? Lepas sesi ni baru beli ni. tengah belajar pakai dia. Itu pun tengok YouTube yang Joe kongsi. So kalau setakat ini kita tandakan dia sebagai flat. Ini bukannya WXY, ini A, B dan C. A, B dan C. Maksudnya kat sini kita menjangkakan akan berlaku pergerakan ini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia lepas 1618 pun ini cuma B. Even dia lepas 1618, faham tak? Sebab ini flat. Ini flat. Saya cuma tukar dia sebagai buy hanya jika dia break high kat sini. Hanya jika dia break high ini. Dia break high di sini. Ataupun, faham tak? Sini adalah A, B, 3, 1, 2, 3, 4, 5, C. Selagi dia bawah ni. Tak, sebab fraktal yang lebih besar adalah high di wave 5, fraktal yang lebih besar. Kalau invert scale. Macam mana nak invert scale guna MT5? Tak belajar lagi, Pat. Mati aku, Pat. Kalau tanya saya MT5 ni, saya baru download semalam. Bukan semalam, hari Sabtu. Kalau dekat laptop ni lah, dekat PC, dekat laptop, saya baru download newbie. Saya ada MT4, MT5 kat phone dia. Jadi kalau tanya saya macam mana nak pakai dia, nak invert dia, kita tanya kepada Bat. Saya tak tahu, Bat. Kalau tanya yang lain, platform lain, boleh tanya saya. Tapi kalau yang ni, nak invert scale dia, saya tak tahu macam mana nak buat. Boleh? Sekejap saya tengok dulu. Ada ke invert scale? Chart shift. Tak ada pun, Mat. Doc grid template. Ada ke? Tak ada. Tak ada pun invert scale kat situ. Kena tanya Imran. Imran pun lagilah. Imran pun rasanya kalau basic function boleh saya. Kalau basic function lah. Kalau basic function. Okey, so kita berada, faham Kamal? Kamal, kita berada dalam area ni. Boleh sell tak? Tak. Ada cari buy untuk anda berada dalam kawasan ni. Selagi dia bawah ni. Itu. Tak, kita pakai apa yang XM nak. XM nak kita pakai MT5, kita pakai MT5. Okey, ini wave 3.
Ini tak dapat jadi W ni. Ni A. Baik. Apa tu? Hilang. Ini A. Ini A. Kat sini B. Sini C. Nanti saya updatekan dia. Ni adalah ini dia. Jadi sini tak dapat, ini tak dapat sebagai X. Okey, dan ini semua tak dapat sebagai A, B dan C. Sebab ini nampak ini nampak wave 3. Ini movement ni, ini wave 3. Dan ini adalah low kan. Boleh tak WXY? Boleh. Maksud saya Bang Zul, higher high adalah di wave 5, fraktal yang lebih besar. Jadi selagi bawah 5 kita masih akan extend sebagai B. Betul. Ya. Maksud Azim ni yang ni tadi EJ tadi selagi dia bawah wave 5 ni, yang ini masih hidup. Yang ini masih hidup kan Zim? Maksudnya ini masih hidup. Ini tak terbatal lagi. Jadi unless dia break ke atas ni, then barulah kita kata ini dah mati. Betul lah macam tu Azim. Kalau dia dah break ke atas ni, then kita kata ni dah habis. Bukan dia mati dia dah habis. Jadi selagi dia bawah ni, ini adalah down. Ini adalah adalah satu correction. Okey, kalau dia break ke atas ni, simple. Ini 4. Dan kita sedang habiskan 5 ke atas. Apalah pula dia lari ke atas sana. Kita akan habiskan wave 5 kat sini. Kita tak dapat katakan ini wave 2. Tak dapat. Kalau wave 2 berlaku, kat indeks ni, kat sini akan buat Wong. Mana siapa nama dia tadi? Siapa? Wong. Kalau dekat yen pair, kita lukis dia jadi macam ni. Ini 1 2 1 2 1 2 1 2, lepas tu kita dalam 3 dalam 3 dalam 3. Kalau ini 3 dalam 3 dalam 3, US 500 ni to the moon, faham tak? To the moon, keluar to the moon. Ini dah jadi 2 kat sini. Boleh tak? Boleh. Tapi secara fundamental dengan sentiment correlation dengan apa juga tak dapat. Kita akan ada inflasi 23 ke 25%. Kalau itu berlaku. Saya tak dapat lukis EJ ini to the moon. Tak dapat. Faham? Ni besok dalam market dynamic kita cerita benda ni besok. Sebab tu saya kena lukis dia macam ni. Macam mana nak undo dia? Allah. Tu yang tak suka nak conteng macam ni. Dulu suka conteng, sekarang ni tak suka dah. Susah jadinya. Faham? Jadi saya tak dapat nak lukis dia. Kita masih jangka, kita tak dapat jangka 2 kat sini, terlalu kecil. Sebab itu kita masih jangka 2 ada lagi ke bawah. Kalau jadi macam tu, ekonomi dunia penuh fraud macam kes. Kalau itu, tak tahu nak kata macam mana Pian. Itu waktu tu bank call anda bukan nak kutip hutang. Bank call anda nak bagi hutang. Tu waktu tahun 90, waktu ekonomi tengah bagus, sangat. Everybody over leverage, everybody hutang. Over leverage tu macam anda over hutang lah. Tunggu silap sikit je habis. Tu je. Kredit kad penuh 15, saya paling banyak kredit kad 23. 23 kredit kad aku. Masa dekat US dulu student. Siapa student kat US tahu benda tu.
23 credit card. The thing is, ini sekarang ni kita akan lukis dia sebagai flat. Tahun 2005 kan. Waktu ekonomi tengah hot. Jadi ini kita akan lukis sebagai A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda berada dalam zone resistance. Faham Kamal? Boleh tak sell? Tak. A ni kalau lower low kita sell. Anda tak sell tak. Anda cari tunggu untuk long ini. Index. Belajar-belajarlah trade index. PlayStation 1, Crash Bandicoot. Siapa tahu Crash Bandicoot kan? PlayStation 1. Dengan game Sid Meier Civilization. Tak tidur malam sebab benda tu. Okay, so US 500 saya akan cari peluang untuk long di sini. Dah hilang lah dia punya tu. Tengok. Bila pula 2 tu kat situ. Sekejap sebab tu kita tak dapat nak lukis dia sebagai 2. Kalau saya letakkan sini, EJ ni, saya nak katakan dia habis sini dan naik ke atas dan kita tandakan sebagai 2. Dia boleh naik, betul. Boleh naik. Itu wave 4. 1, 2, 3, 4, 5 dan break high kat sini. Kita tak akan tandakan dia sebagai 2 ni. Kita akan tandakan dia sebagai 4 dekat sini. Faham? Satu, lukis jangan main sembarang je letak 1, 2, 3, 4, 5. Ada maksud dia. Ada maksud dia. Jangan main letak je. Ramai main letak. Saya nampak dekat certain Telegram group, dekat Facebook group. Main letak je. Ada maksud setiap 1, 2, 3, 4, 5 tu. Setiap tu ada maksud. Jangan senang je letak 2 kat sini. Shallow. Senang naik. Kalau ini naik dalam wave 2 dan menghabiskan 3, mak engkau je kita fikir. Congkak, tahulah tu apa benda congkak. Habis kalau itu wave 3 dalam 3, habis. Nampak apa yang kita nampak dekat chart besar kan? Faham maksud saya? Faham tak maksud saya? Apa maksud saya kat sini? Kalau anda tengok dekat indeks ni kan, dah tak dapat dan nak pergi tarik dia. Kalau ini 1, 2, ini sebenarnya adalah kepada super cycle, grand super cycle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 of 3 of 3. Kereta terbang waktu tu. Kereta terbang tu Amy. Tu kereta terbang. Jangan main lukis dia. Sedap dia lukis. Wong, jangan lukis sampai dia pergi kosong. Mana dapat pergi kosong? Kosong tu company tu tak ada. Dah tak ada chart dia. Dia jangan pergi lukis sampai kosong. Okay, so kita cari peluang apabila dia buat this correction. Pecah bulan. Tak dapat. Jangan main lukis je. Itulah fractal-fractal ni anda kena faham. Tapi bila anda dah faham fractal, anda dah faham sikun, anda tak perlu lukis. Kau gelak je dia. Tu Wong punya kerja. Lukis jadi kosong. Tu tak boleh Wong. Tak dapat. Benda tu kosong. Bukan dia tak boleh jadi. Siapa ingat cerita minyak? Kan? Dia tak dapat pergi kosong. Siapa ingat? Kan? Sekali dia pergi negatif, bukan setakat kosong. Kita pun nganga. Macam mana nak buat? Tapi pada datang duit masa that time, sedangkan fundamental tak support tu. Is the leverage. Pian, the leverages. Macam mana orang mampu ada harta? Kalau nak tahu saya tak ada banyak nak cerita. Basically untuk market saya sedang tunggu untuk indeks, terutamanya untuk US 30 kita habiskan ni sekejap untuk movement ini. Okey. Movement yang sama dekat apa? Dekat DAX, movement yang sama dijangka untuk yen pair, dan UJ sekiranya ini berlaku, kita akan tunggu wave 2. Ini masih dalam wave 3. Ini 3 dalam 3 dalam 3. Ni tak nampak tak? Macam mana kalau indeks tadi kita lukis macam ni lah jadinya. Ini adalah 1, 2,
1, 2, ini 3. Ini masih belum. Ini belum break ya. Kalau ini break, sini break divergence. Kalau dia break divergence dia, ini wave 3 dalam 3. Faham tak? Ini 3 dalam 3. Tak apa, masa belajar anda kena buat silap baru anda tahu anda silap, kan? Tapi nanti you will laugh at yourself. Nanti bila anda dah faham, sama saya pun masa belajar kan, banyak benda basic yang saya silap, dan bila teringat balik gelak sendiri. Kalau Abang Wong shot minyak hari tu boleh kaya. Tu lah, sekali minyak pergi kosong, pergi negatif. Bukan setakat pergi kosong. Okey, jadi kalau pullback ini, kalau dia break divergence, itu adalah wave 3 extension. Ini hampir nak break. Itu hampir nak break ya. Okey. Saya tak ada banyak nak cerita. Cuma kalau this pullback, long. Ya, untuk minyak, untuk USD JPY dan untuk minyak. Mana untuk minyak kita ni? Untuk minyak, untuk minyak, this pullback. Bukan pullback ni pullback ni. Pullback ini. Okey. Kita cerita apa tadi Okey, Pian tanya macam mana datang duit masa tu Okey, 8.50. Okey, saya buang semua dulu. Okey. So, macam mana datang duit? Sedangkan indeks naik, barang-barang semua naik, harga makin mahal. Dalam ekonomi ni, the idea is your income should be the same as your productivity, kan? Jadi kalau productivity kita naik, income kita juga naik, ya? Productivity dan income, kan? The thing is, kita punya productivity, dia ada limitation dia tahu. Anda tak dapat kerja sampai 12 kerja. 2, 3 mungkin dah start semput. 1 pun ngam-ngam balik rumah. Belai anak kucing. Masuk 2, 3 kerja, anda pergi kerja, balik kerja, bawa Grab, balik bawa Grab, hantar Lala punya Lala makanan apa semua lah. Nak tambah income anda. But there is a certain limitation kepada productivity kita. Di sinilah untuk naikkan terbalik. Ni sini. Ni terbaliklah Untuk nak naikkan lagi kita punya income, untuk nak naik, lukis ni pun terbalik. Okey, ni income dengan productivity. Untuk nak naikkan lagi kita punya income, di situlah kita wujudkan dalam ekonomi sekarang ni disebut kredit, hutang dan apa-apa jugalah. Buat nasi lemak kan, itulah jual online kan, dan wujudlah faktor kredit. Kredit ni apa? Itulah leverage. Satu kelebihan dan risiko yang kita ambil. Bezakan dengan leverage yang XM bagi, broker bagi. Yang dekat sini, leverage yang diberikan, kredit yang diberikan, anda kena bayar. Ada orang ingat, bila tengok dekat MT4, MT5 tu, bila tengok leverage, dia terus kata, oh itu kalau profit kena bayar leverage.
Saya pening sekejap tengok TikTok tu. No comment, siapa yang tahu saya sebut apa, anda tahu. Saya pening sekejap. Macam mana anda kena bayar leverage? Anda boleh ambil, anda tak perlu ambil, tak payah pun. Kalau tanya saya, ambil segala-galanya. Tapi, saya tak pakai pun. Saya kira position size. Jadi, maksudnya saya tak pakai. Itu leverage. Okey, yang dekat sini dalam ekonomi, wujudlah faktor leverage. Jadi, itulah yang kita punya credit card, anda buat loan, dan anda sedang berhutang kepada diri anda daripada masa depan. Margin, mungkinlah kot. Tak sama lah, mana sama dalam forex. Okey. Itu faktor yang ini. Jadi untuk menjawab soalan, jadi semua ni menyebabkan anda mampu untuk beli 2 biji rumah kan, instead of sebiji rumah. Cantik pula rumah aku lukis. Ini satu, dan anda boleh loan 1 biji rumah lain, dan anda boleh gunakan yang rumah kedua ni, instead of cuma membayar dan sebagai liability, anda boleh jadikan dia sebagai aset, di mana anda sewakan rumah tu. Tu swap shot. Anda boleh jadikan dia sebagai aset. Kalau anda cuma beli rumah dan pelihara tikus dalam rumah tu, kalau tikus tu dapat jual daging dia, itu aset. Tapi kalau tikus tu cuma menyemak je, itu liability. Tak datang income apa pun, anda kena bayar loan bank. Bukannya setiap harta yang kita sebut tu sebagai aset. Faham tak? Okey. Semua ni bagus kalau ekonomi bagus. Anda masih mampu membayar kredit anda dan anda tak over leverage. Kita punya pendapatan kat masa depan ni, kita ada tempoh masa tau. Sebab itu, bila anda buat loan, dia ada tempoh-tempoh dia. Kereta, kenapa paling panjang 9 tahun? Dulu-dulu pernah 11 tahun, 15 tahun. Kenapa rumah ada yang panjang sikit? Sebab ni kadang-kadang rumah, dia diwariskan dan pewaris kena bayar. Ada certain aset ni, dia ada jenis kelas harta tertentu. Tapi tak semua harta tu adalah aset. Anda kena faham benda tu. Anda kena faham benda ni. Tak semua harta tu adalah aset. So, apa yang anda kena buat, jadikan dia aset. Ini semua bagus selagi anda mampu membayar. The moment anda terjejas dan kalau ekonomi jatuh, pemberi hutang sama ada dia revise balik leverage kepada anda ataupun naikkan interest rate. Mungkin dia perlukan untuk, sebab dia pun akan terjejas bila ekonomi ni, ataupun kita sendiri hilang kerja. Pada waktu ni all this cycle akan terjejas. Jadi benda macam ni lah yang kalau kita seorang, dua orang, ekonomi tak kacau lagi. The moment lagi ramai orang, ni yang berlaku pada tahun 2007, housing bubble. Hampir ke semua orang ada 2 biji rumah. Senang nak dapat loan rumah. Anda jalan-jalan dekat mall, jumpa, itu kat US lah. Jalan-jalan dekat mall, jumpa orang jual rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah sebiji, rumah dapat. Balik daripada mall, dapat 2 biji rumah. Itu dekat US dulu. Senang. Masa tu, everybody kredit semua senang. Macam kita juga kat Malaysia, kalau anda ingat, siapa-siapa tahun 2000, awal tahun 97, waktu tu, anda jalan-jalan, jumpa orang jual, offer kredit card, jumpa kat dia, Hai, ada my card tak? Nantilah. Kenapa? Nak kredit card? Nak. Nanti kita hantar my card. Dah ada kredit line, dah boleh guna kredit card. Tu pernah jadi
pada waktu ekonomi tengah cantik, tengah naik, di mana leverages dan credit facility amat mudah pada waktu tu. Dan apa yang institution cuba buat adalah ambil sebanyak mungkin sebab kadar faedah pun naik, dan itu adalah dia punya punca pendapatan. Jadi dia semua bagus kalau ekonomi semua bagus. The moment satu orang tambah satu orang tambah satu orang tak dapat nak sustain all this, dan kita ada kenaikan benda ni, non-performing loan menaik, pada waktu itulah kita akan dapati cycle tu akan mula turun. Kan ni, rumah bungkus 5 ikat tepi je. Yes, Evergrande, apa lagi nama syarikat dia? Ada few syarikat yang ada problem. Satu daripada kerajaan China sendiri, kan, dia ketatkan kalau dia orang nak beri, sebab kat China ni anda kena faham, susah nak dapat loan bank tau. Loan bank susah nak dapat kat China. Biasanya kalau penjual kereta, dia orang yang sediakan loan. Penjual rumah, dia orang yang sediakan loan. Jadi Evergrande dia sediakan loan ni kepada ni. Jadi dia orang operate macam bank. The thing is, apa yang kerajaan China buat, dia nak supaya kalau dia orang ni offer loan, dia orang ni kena regulate. Jadi bila kerajaan China mula ketatkan benda ni, dia orang antara punca pendapatan dia orang adalah daripada pinjaman yang dia orang bagi. Bila dia orang tak dapat nak mengeluarkan pinjaman seperti sebelum ni, satu, pembeli susah nak dapat sebab susah nak dapat loan. Nombor dua adalah punca pendapatan dia orang pun makin sikit. Tu salah satu sebab dia, Pian. Sebab kerajaan China tak nak benda ni. Dia nak supaya everything is regulated. Kalau nak bagi pinjam kat orang, berapa kau punya interest? Kalau tak dapat bayar, apa dia punya ni? Adakah dia memihak kepada kau sahaja ke? Kepada peminjam ke? Tu yang kerajaan China cuba buat. Supaya tak ada terlalu ada monopoli dan sebagainya. Tu sebab dia. Antara sebab dia lah. Satu lagi, economic downturn lah, of course. Tu antaranya. Dia of course berhutang terlalu banyak. Tu juga. Jadi apa? It can be a chain effect tau. Kalau cerita Evergrande tu dan lain-lain property developer dekat China mengalami yang sama. Okey. Stagflation. Dah pukul 9. Dah pukul 9. Satu lagi lambakan lah. Selain daripada tu, sebabnya orang tak dapat nak beli, Pian. Satu dia orang buat rumah, lepas tu offer dan bagi pinjaman. Bila kerajaan China kontrol dia orang pinjaman, tak dapat nak bagi pinjam sebarang tu, dan masa tu lah start mula rumah. Cerita lambakan rumah memang dah berlaku kat China lama dah, Pian. Ada yang dia buat bandar, dia buat tak ada orang pun tinggal. Sebab mungkin dia dapat daripada kerajaan yang tolong, supaya tolong company lah. Kerajaan suruh dia buat projek. Tapi tak ada bayar pun. Tu dia. Okey. Tak ada banyak lain daripada apa saya ceritakan tadi. Apa yang kita sedang lihat dekat pasaran semasa. Kita sedang lihat dekat minyak dah mula turun dan lain-lain tu, tengoklah. Kita tengok apa pergerakan pasaran dan kita sambung sesi kita pada esok hari. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Kita tunggu kepada indeks ke bawah. Yen Pay jaga-jaga sikit. Kita jangka satu lagi leg ke bawah untuk Yen Pay. Terima kasih semua. Jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.